Okey, baik yang baru masuk, selamat petang cikgu ucapkan. Okey, selamat petang pada semua murid cikgu. Cikgu harap semua orang dalam keadaan sihat-sihat selalu. Pada petang ni kita akan belajar dengan Cikgu Rizwan. Okey, kita akan belajar bahasa Melayu. Jadi semua semua sihat Ada yang tak sihat? Tak ada Semua sihat Saya sehat, cikgu. Bagus. Okey, baik. Jadi kalau sihat, cikgu harap semua orang dah bersedia untuk belajar pada petang ni. Okey, hari ni hari Rabu, 8 September 2021. Baik, hari ni kita nak tengok tajuk yang baru, iaitu tajuk dia ialah teh untuk tetamu. Kita dah masuk ke tema yang kelima dan unit 13. Tajuk hari ni ialah teh untuk tetamu. Tahu apa itu teh? Teh tahu teh? Tak tahu. Tak tahu? Air teh. Tea. Air teh. Oh, Tahu air teh? tahu. Tahu. Bahasa Cina panggil apa air teh? Trà, Apa? trà hoặc者是咖啡。Kafe. Trà. Trà. Okey, baik. Jadi semua faham air teh Semua faham Okey, air teh warna apa selalunya? Brown color punya. Brown. Ada yang kata brown, ada warna macam orange sikit pun Milo. ada kan? Milo. Okey, baik, kita tengok teh untuk tetamu. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kemahiran membaca. Hari ini kemahiran membaca. Jadi hari ini cikgu nak semua orang membaca Jadi nanti cikgu nak dengar semua orang membaca. Jadi kita nak membaca apa hari ini? Kita nak membaca Kita nak membaca 2.1.2, membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami teks. Okey, kena faham. Ingat, bila kemahiran membaca, benda yang paling penting ialah baca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan juga kena faham teks tu. Jadi tak boleh kalau baca tapi tak faham. Jadi kita kena baca sampai faham. Okey, hari ini objektif kita ialah membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menjawab soalan pemahaman. Bila dah baca, kita dah faham, kita jawab soalan pemahaman. Okey. Kriteria kejayaan dia, murid dapat membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan lagi satu, murid dapat menjawab soalan pemahaman. Baik, kita tengok buku teks muka surat 81. Okey, siapa yang ada buku teks di tangan dia boleh buka buku teks muka surat 81 supaya nampak lebih jelas. Baik, sebelum tu kita tengok dulu teks ni. Okey, teks ni ada cerita tentang apa ni? Kalau kamu tengok macam sekali lalu je, kamu rasa cerita tentang apa ni dalam teks ni? Kalau kamu hanya tengok aja, belum baca lagi. Tengok aja macam sekali tengok kamu rasa ini tentang apa? Cerita tentang apa? Tahun 3. Cerita tentang apa ni? Kalau kamu belum baca lagi, kamu tengok kamu rasa cerita tentang apa? Teh. Tentang teh kan? Okey, kita tengok tajuk dulu. Biasanya bila kita nak baca petikan, kita kena baca tajuk dahulu. Tajuk dia teh untuk tetamu. Dekat sini pun dah ada perkataan teh. Jadi mesti nak cerita pasal teh lah ni kan. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, dekat dalam cerita ni, dalam teks ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perenggan. Ada 7 perenggan. Dekat atas ni perenggan yang asing yang lain. Yang ni bawah ni yang lain. Bawah ni ada 3 perenggan. Okey, jadi dekat dalam ni, dalam petikan ni, yang atas ni, bahagian atas, dia ada jenis-jenis ayat dia. Okey, kalau kamu perasan dekat sini dia ada ayat penyata. Ada ayat penyata.
Ini pun ayat penyata, ayat penyata, ayat penyata. Kemudian dekat sini ada ayat perintah. Sila minum teh. Ayat perintah. Ayat perintah ni, ayat perintah apa? Ayat perintah untuk silaan. Okey, silaan ataupun permintaan. Dia kata sila. Okey, kemudian tengok ada ayat apa lagi ni? Terima kasih makcik. Jawab Rasimi dengan sopannya. Yang ni ayat cakap ajuk, cakap pindah lah. Okey. Dia ikut balik lah ni. Dia ajuk apa yang Rasimi cakap. Okey, Rasimi cakap. Terima kasih makcik. Okey, bila orang mempelawa kita untuk minum teh, kita kena ucap terima kasih. Itu tanda adab kita. Okey, adab. Ataupun sopan santun kita. Baik, lepas tu dekat bahagian bawah ni, ada cerita tentang teh Cina. Okey, ada cerita tentang teh Cina. Ada 3 perenggan. Okey. Kemudian selepas habis baca petikan ni, dia ada bagi soalan. Okey, dan soalan ni ada 3 soalan pemahaman. Dan 3 soalan pemahaman ni semuanya berkaitan dengan petikan ni. Okey, berkaitan. Mesti ada kaitan dengan petikan ni. Okey, soalan dia based on petikan ni. Boleh faham? Berdasarkan petikan. Jadi kalau kita tengok pada teks ni, ada tak benda yang kamu rasa kamu tak faham? Tak ada Ada tak nak tanya apa-apa sebelum kita ke slide yang seterusnya? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tengok dulu macam mana cara nak baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Seterusnya kita fahamkan teks ni. Baik, nak baca dia yang pertama kena buat apa? Kena baca petikan atau teks dengan teliti. Kita kena baca betul-betul. Tak boleh tengok tempat lain baca. Okey, kena tengok betul-betul. Kemudian kita kena kenal pasti sebutan untuk setiap perkataan. Macam mana nak sebut perkataan ini? Ini. Macam mana cara nak sebut? Kita kena tahu dulu. Baru kita boleh baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, contoh. Teh untuk tetamu. Okey, tips untuk membaca dengan baik. Hank Hauser menari-nari di belakang. Okey. Bila nak membaca dengan baik, kamu kena tengok suku kata. Tahu apa itu suku kata? Siapa tak tahu suku kata tu apa? Suku kata. Pernah dengar tak suku kata? Okey, tahu Okey, contoh Cikgu nak tanya teh. Teh ada berapa suku kata? 1. Teh. 1. Kalau untuk ada berapa suku kata? 2. 2. Untuk. Jangan baca U-N-T-U-K untuk. U untuk. Salah. Okey? Boleh faham? Contoh tetamu. Tetamu ada berapa suku kata? 3. Ada 3. Jangan baca tet amu. Contohlah T-E-T tet A-M-U mu tet amu. Contohlah dia baca macam tu kan. Salah. Salah. Tak ada orang baca macam tu. Jadi kita kena kenal, kena tahu macam mana cara sebut dahulu. Okey, kemudian kita kena kenal pasti jenis ayat yang ada dalam teks ni. Contoh macam ni, ayat ni. Yang ni orang cakap. Bila orang bercakap, ayat ni mesti kena ada intonasi dia. Kena ada tinggi dan rendah dia. Boleh faham? Jadi kamu kena tahu cara nak sebut yang ni. Dan yang terakhir, bila dah dapat baca dengan sebutan yang betul, dah tahu macam mana intonasi yang sesuai, barulah kita cari maksud perkataan yang kita tak faham. Okay? Biasanya, kamu ada perkataan-perkataan yang kamu tak faham. Nanti kita bincangkan. Okay? Boleh faham macam mana cara nak baca dia dulu? Okay? Baik, sekarang cikgu nak kamu dengar dulu cikgu baca. Macam mana cikgu baca, kemudian nanti cikgu nak dengar setiap orang baca. Boleh? Boleh. Okey, dengar dengan teliti. Okey, dengar betul-betul. Cikgu baca macam mana Okey, tajuk dia teh untuk tetamu. Pada suatu petang,
Rasimi datang ke rumah Yenny. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yenny dan ibunya, Puan Lai. Puan Lai menghidangkan teh Cina. Bagi masyarakat Cina, teh itu ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh, Rasimi. Jemput Puan Lai. Terima kasih, makcik. Jawab Rasimi dengan sopannya. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini, budaya ini masih diamalkan. Sebelum teh dibancuh, teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya, sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian, peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, boleh dengar bacaan cikgu tadi? Boleh. Boleh. Baik, kalau boleh dengar bacaan cikgu, sekarang cikgu nak dengar kamu baca pula. Boleh? Boleh. Okey, siapa nak mula dulu? Aina, okey, Aina mula dulu. Ya. Teh untuk tetamu. Saya. Okey, kita dengar Aina sebab Aina dah cakap dulu. Okey, yang lain tunggu turn Boleh? Teh untuk Okey. tetamu. Pada suatu petang, Rasimi datang ke rumah Yenny. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yenny dan ibunya, Puan Lai. Ibunya, Puan Lai. Puan Lai menghidangkan teh Cina. Bagi masyarakat Cina, teh itu ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh, Rasimi. Jemput Puan Lai. Terima kasih, makcik. Jawab Rasimi dengan sopannya. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini, budaya ini masih diamalkan. Sebelum teh dibancuh, teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya, sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, terima kasih Aina. Seterusnya, cikgu nak Ibi. Saya. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasimi datang ke rumah Yenny. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yenny dan ibunya, Puan Lai. Puan Lai menghidangkan teh Cina. Bagi masyarakat Cina, teh itu ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh, Rasimi. Jemput Puan Lai. Terima kasih, makcik. Jawab Rasimi dengan sopannya. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini, budaya ini masih
diamalkan. Sebelum teh dibancuh, teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, terima kasih Ibi. Bagus. Saya. Seterusnya Sam. Cikgu ikut giliran dekat sini lah. Okey, Sam boleh Sam? Boleh. Okey Sam. Teh. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasini datang ke rumah Yeni. Dia dilayani dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya. Puan Lai. Puan Lai menghidangkan teh China. Teh Cina. Teh Cina bagi Masyarakat. masyarakat Cina. Teh itu ialah Okey, sekejap. minuman. Ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh Rasmin jemput Puan Lai. Terima kasih, Mak Cik. Makcik. Jawab Rasmi dengan sopannya. Okay. Teh Cina. Teh Cina ialah minuman tradisi. Masyarakat. Cina. Amalan Minum. minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga ini budaya ini masih diamalkan. Sebelum teh Dibancuh. Teko. dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup
Minuman itu perlahan-lahan. Baik, terima kasih Sam. Kita sambung lagi. Jason. Okey, Jason sambung. Jason Lim. Jason Lim dulu Okey. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasimi datang ke rumah Yeni. Dia Dilayan dengan mesranya mesranya. Nya, NYA-nya. Mesranya. oleh Yeni dan ibunya. Puan Lai menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina. Teh itu ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh Rasimi. Jemput Puan Lai. Terima kasih, Makcik. Jawab Rasimi dengan sopannya. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat. Baik, sekejap. Jason Lim. Iyalah ni, sebutan dia macam ni. Dengar, jangan sebut iyalah. Tak mau macam tu. Kita tak boleh sebut iyalah. Kalau iyalah tu tak betul. Dia kena iyalah. Dia ada 3 suku kata. Kalau kamu sebut iyalah, dia jadi 2 je. Betul tak? Jadi dia kena 3. Iyalah. Bukan iyalah. Kalau iyalah, dia 2. Kalau iyalah, 3 suku kata. Iyalah. Boleh? Kawan-kawan yang lain pun dengar Nanti jangan ulang balik. Sebab tadi ada juga yang salah. Okey. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat. Masyarakat. 4 suku kata. Masyarakat Cina. Amalat minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini budaya ini masih diamalkan. Sebelum teh dibacu, teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Okey, baik. Terima kasih Jason Lim. Seterusnya, Wee Jason. Tadi Wee Jason dah angkat tangan dulu. Okey, Wee Jason. Teh untuk tetamu. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasimi datang ke rumah Yeni. Dia dilayang dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya. Puan Lai menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina. Teh itu
ialah ialah minuman istimewa istimewa semasa melayat tetamu. Sila minum teh. Lasimi jemput jemput Puan Lai. Terima kasih Makcik. Jawab Lasimi dengan sopannya. sopannya. Okey. Teh Cina Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat masyarakat Cina. Amalan minuman teh minum Cina. teh Minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina sehingga kini budaya ini masih diamalkan sebelum teh dibancuh teko dan cawan perlu disiram dengan air panas biasanya. Baik, sebutan dia macam ni. Biasanya. Biasanya. Sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, terima kasih Wee Jason. Seterusnya Yu Hang. Okey, teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Lasimi datang ke rumah Yani. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yani dan ibunya. Puan Lai menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina. Teh ini ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh. Lasimi jemput Puan Lai. Terima kasih, Makcik. Jawab Lasimi dengan sopannya. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini budaya ini masih diamalkan sebelum teh
teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, terima kasih Timothy. Baik, lagi siapa lagi yang belum baca? Cepat. Cikgu nak dengar setiap orang kena baca. Okey, Yang Zekai, sambung. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasimi datang ke rumah Yeni. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya. Puan Lai menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina. Teh itu ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Sila minum teh, Rasimi. Jemput Puan Lai. Terima kasih, Makcik. Jawab Rasimi dengan sopannya. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini budaya ini masih diamalkan. Sebelum teh dibancuh, teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, terima kasih Yang Zekai. Seterusnya, yang belum lagi, cepat. Cikgu nak dengar semua orang baca. Okey, Gang Winnie. Baca Gang Winnie. Teh untuk tetamu. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang Rasimi datang ke rumah Yeni dan dia dilayan dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya Puan Lai. Okey, baik. Terima kasih Gang Winnie. Tak apa Gang Winnie. Kena banyak membaca lagi. Okey, tak apa. Kalau kawan-kawan yang rasa dia baca tak berapa nak cantik lagi kan, kita bagi dia baca satu perenggan je. Yang penting dia baca. Boleh? Okey, terima kasih Gang Winnie. Bagus. Mencuba. Barulah. Ni sikit, berani sikit, kena berani. Baik, seterusnya siapa? Hao Jun Hong. Okey, Hao Jun Hong. Pada suatu petang, Lasini
datang ke rumah Yani. Dia dilayang dengan melasnya oleh Yani dan ibunya. Buang Lai menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina. Teh itu ialah minuman istimewa teh Cina semasa Malaya. Tetamu sila minum teh. Setelah sini jemput Buang Lai. Terima kasih Makcik jawab setelah sini dengan sopannya. Okey. Teh Cina Sambung lagi. Bagus. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina sehingga kini budaya ini masing diamalkan sebelum teh dipancut tekot dan cawan perlu disiram dengan air panas. Rasanya sebelum teh ini diminum, berminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian berminum teh akan menghilang. Minuman itu perlahan-lahan. Terima kasih Hao Jun Hong. Dia cuba baca sampai habis. Bagus. Suara dia tu kuat, jelas. Okey. Okey, baik. Lagi sambung. Siapa? Lim Ming Hong. Okey, Lim Ming Hong. Untuk tetamu Pada suatu petang Rasimi datang ke rumah yang ini dia dilayang bahkan mesranya oleh Yeni dan ibunya. Buang Lai Hidangkan menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina itu ialah ialah
Minuman. Minuman. Istimewa. Semasa melayat tetamu. Jiran Minum. minum Teh. Rasimi. Jemput. Buah Lai. Terima terima kasih makcik. makcik. Jawab Nasimu dengan dengan sopannya. ya. Okey, boleh sambung lagi ke sampai sini je? Sambung lagi. Ialah Ialah minuman tradisi tradisi masyarakat masyarakat Cina. Amalan amalan minum teh Cina Cina satu budaya masyarakat masyarakat Cina sehingga kini ini ya. budaya Budaya ini masih diamalkan diamalkan ya. sebelum Sebelum bancuh tegak teko dan cawan dan cawan perlu perlu disiram disiram dengan air panas panas biasanya biasanya sebelum sebelum teh ini ini diminum diminum peminum peminum akan masih mencium mencium aroma aroma teh teh kemudian peminum peminum teh akan menghirup menjual minuman minuman ini itu perlahan lahan. Baik, terima kasih Lee Ming Hong. Baik, lagi yang belum lagi cepat. Okey, yang dah baca, cikgu nak kamu cari perkataan yang kamu tak faham dan kamu cuba cari dekat Google. Cari dekat kamus ke? Sementara nak tunggu kawan kamu yang lain habis baca. Yang lain yang dah baca tu tolong cari perkataan-perkataan yang dia tak faham. Kemudian cari kamus. Tengok apa maksud dia. Okey, sementara kita tunggu kawan kita habis baca. Boleh? Jadi cikgu tak nak lah yang lain yang dah baca tu dia tidur pula. Sementara nak tunggu kawan dia habis baca kan. Jadi dia buat kerja dia. Kerja dia cari perkataan yang tak faham. Tengok kamus. Baik, lagi yang belum baca.
Siapa lagi yang belum baca? Ramai lagi ni. Okey, Ci Sian Ci. Okey, sambung Ci Sian Ci. Teh untuk tetamu. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasmi datang ke rumah Yeni. Dia dilayang dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya. Puan Lai menghidangkan teh Cina bagi masyarakat Cina. Masyarakat Cina teh untuk itu ialah minuman istimewa melayan semasa melayang tetamu. Sila minum teh. Rasmi jemput Puan Lai. Terima kasih, Makcik. Jawab Rasmi dengan sopannya. Sopannya. Okey, bagus. Lagi sambung. Teh Cina Ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina. 1. Budaya masyarakat Cina. Okey. Dah penat lah. Okey, baik, tak apa. Terima kasih Ci Sian Ci. Baik. Kamu perasan tak? Kawan-kawan kamu baca daripada awal sampai habis ni, kebanyakannya masa awal ni dia punya power ada. Power tu maksudnya masa dia baca ni mula-mula laju. Lepas tu bila makin lama makin slow. Perasan tak? Kamu perasan tak? Kamu perasan tak? Tadi macam tadi. Timothy pun sama. Timothy mula-mula awal-awal ni laju. Bila masuk dekat sini dia dah mula slow. Kenapa jadi macam tu? Siapa boleh jawab? Apa slow? Slow maksud cikgu contoh macam ni dengar Contoh. Perenggan yang pertama ni, perenggan yang atas ni, dia baca laju tau. Contoh macam ni. Teh untuk tetamu. Pada suatu petang, Rasmi datang ke rumah Yeni. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya, Puan Lai. Okey. Masa dekat atas ni laju. Tapi bila sampai dekat bahagian bawah ni, teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Dia dah slow. Kenapa jadi macam tu? Kenapa yang tadi laju? Kenapa bila sampai bawah dia jadi slow? Siapa boleh jawab? Tak tahu. Kenapa? Yang lain ada tak?
Kenapa? Kerana tak ada energi sudah. Okey. Kamu jangan ingat kita main saja kena guna stamina. Betul tak? Bila kita bersukan kan, contoh kita berjoging. Kan, kita jogging ke, kita main basikal ke, awal-awal kita kuat. Nanti lama-lama kita makin lama makin penat. Betul tak? Sebab kita punya stamina sudah drop. Stamina kita sudah habis. Energi kita sudah habis. Membaca pun sama. Kena tahu macam mana cara nak kawal kamu punya energi. Macam mana nak kawal kamu punya power, tenaga kamu tu. Macam mana cara dia. Okey, cikgu ajar. Masa nak membaca tu, pastikan tarik nafas. Tahu apa maksud tarik nafas? Faham tarik nafas? Bila membaca, contoh kamu dengar cikgu baca kamu dengar. Cikgu nak baca dari sini sampai sini. Dia boleh baca dengan laju dan boleh baca dengan perlahan. Kalau kamu dah dapat baca dengan lancar, lancar ni maksudnya tak sangkut-sangkut lah. Dia boleh baca dengan laju. Tapi kalau baca pun sangkut-sangkut, jangan baca laju-laju. Nanti cepat penat. Faham tak? Okey, kita tengok cikgu tunjuk sikit. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini, budaya ini masih diamalkan. Sebelum teh dibancuh, teko dan cawan perlu disiram dengan air panas. Biasanya, sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Kemudian, peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Baik, kalau kamu tengok dari awal sampai habis, cikgu punya energi sama. Faham apa maksud sama? Atas ni laju, bawah pun laju. Tak ada mula-mula. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Amalan minum teh Cina satu budaya masyarakat Cina. Sehingga kini budaya ini masih diamalkan. Dia slow. Sebab apa slow? Sebab dia dah habis tenaga. Jadi kamu kena belajar banyak membaca. Okay, jangan bila atas ni boleh baca laju, bila bawah ni kamu slow. Bukan sebab kamu tak pandai baca, tapi sebab kamu sudah habis tenaga. Ini petikan yang tak panjang tau. Tahu apa maksud tak panjang? Pendek ni. Satu muka surat je. Cukup pendek. Okay. Jadi kamu kena belajar macam mana cara nak save kamu punya energi tu. Boleh faham? Cara dia macam mana? Kena pandai kontrol kamu punya nafas. Dan juga kena banyak membaca. Boleh? Cikgu tak dengar lagi kawan-kawan kamu yang lain membaca. Contoh macam Brian, Marcus, Carson. Lee Yun Hee tadi dah baca ke belum? Lee Yun Hee. Dah baca ke belum Lee Yun Hee? Lee Yun Hee dah baca ke belum? Oh, Lee Yun Hee. Tadi kamu dah baca ke belum? Cikgu lupa lah. Kawan-kawan tadi Lee Yun Hee sudah baca ke belum? Belum? Tak ada. Tak ada. Okey. Yang belum baca, okey, sekarang masa dah 2.57. Kita dah tak sempat nak dengar kawan-kawan yang lain baca. Jadi cikgu harap yang belum baca tu nanti boleh tak kamu rekod bacaan kamu. Hantar dekat Google Classroom. Boleh? Ganwini boleh baca sekali lagi tak nanti untuk rekod? Tadi Ganwini baca sikit je, satu perenggan je. Boleh tak Ganwini? Latihan ni, sebagai latihan kamu baca dekat rumah. Boleh? Boleh Ganwini? Cikgu tak dengar respon daripada Ganwini. Okey, baik. Jadi yang mana yang belum baca dalam kelas Google Meet ni, dia kena rekod video rekod dia punya suara, baca. Okey, lepas tu send dekat Google Classroom. Cikgu nak dengar. Okey, ini salah satu latihan membaca yang kamu kena buat supaya kamu dapat baca dengan lancar, dengan sebutan yang lancar dan juga intonasi yang betul. Okey, ingat membaca kena baca banyak kali baru jadi pandai. Kalau baca satu kali satu hari tak cukup, dia kena baca banyak kali. Okey, baik. Hari ni selepas dah baca, kita kena tengok apa perkataan yang kita tak faham. Okey? Jadi nak jawab soalan pemahaman, kita kena tahu dulu
Apa yang kita tak faham? Tadi yang dah baca ada tak perkataan-perkataan yang kamu tak faham? Yang kita boleh bincangkan. Dah tengok kamus? Sudah? Pada suatu petang. Apa maksud pada suatu petang? Apa maksud pada suatu petang? Satu hari itu petang lah. Okey. Pada suatu petang maksudnya ketika satu petang. Itu maksudnya. Okey, ada satu hari tu pada waktu petang tu. Itu pada suatu petang. Okey, Rasimi datang ke rumah Yeni. Rasimi ni dia pergi ke rumah Yeni. Boleh? Dia dilayan dengan mesranya. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya, Puan Lai. Jadi bila Rasimi pergi ke rumah Yeni ni, ibu Yeni dan juga Yeni melayan Rasimi dengan mesranya. Layan dengan baik lah. Boleh faham? Puan Lai menghidangkan teh Cina. Puan Lai dah, Rasimi datang, dia hidangkan teh Cina. Dia bagi teh Cina kepada Rasimi. Katanya apa? Masyarakat Cina ni, teh itu ialah minuman istimewa semasa melayan tetamu. Jadi masyarakat Cina, kalau orang datang rumah, tetamu datang ke rumah, dia akan menghidangkan teh. Sebab apa? Teh ni ialah minuman yang special bagi masyarakat Cina untuk melayan tetamu. Boleh faham ayat ni? Okey, sila minum teh Rasimi. Jemput Puan Lai. Puan Lai suruh ataupun jemput, minta kepada Rasimi supaya minum teh tu. Jadi Rasimi pun jawab, terima kasih makcik. Okey, dia menjawab dengan sopan. Sopan. Macam mana maksud menjawab dengan sopan Siapa boleh jawab? Cuba sebut perkataan terima kasih makcik dengan sopan. Siapa boleh cuba bagi contoh? Ada tak? Boleh bagi contoh. Macam mana cara nak sebut dengan sopan terima kasih? Boleh bagi contoh, Yuhang? Saya tak tahu. Tak tahu? Contoh cikgu bagi satu contoh. Kamu dengar ni. Ini cara sopan. Kalau orang bagi apa-apa kat kamu, kamu jawab, terima kasih. Terima kasih makcik. Terima kasih cik. Terima kasih puan. Terima kasih datuk. Terima kasih nenek. Macam tu cakap dengan sopan. Kalau tak sopan macam ni, dengar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu tak sopan. Ada orang dia cakap terima kasih tapi tak sopan. Terima kasih. Contoh orang bagi sesuatu kat dia, terima kasih. Itu tak sopan. Dia nak dapat dengan sopan ni, dia kena ada dia punya intonasi dia. Terima kasih. Terima kasih makcik. Bila dengan sopan ni kita kena sertakan dengan senyuman. Tahu apa maksud senyuman? Bila orang bagi apa-apa kat kamu, nak cakap terima kasih, cakap dengan sopan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Macam tu sopan tak? Terima kasih cikgu. Sopan tak macam tu? Itu maksud sopan tu. Boleh faham Okey, seterusnya teh Cina ialah minuman tradisi. Apa maksud tradisi? Tahu apa itu tradisi? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tradisi ni dari zaman dahulu. Kenapa Yuhang hidung berdarah? Tradisi ni maksudnya dari zaman dahulu lagi. Dari datuk nenek moyang kamu lagi. Faham apa maksud tradisi? Tak faham. Dari zaman dahulu lagi. Long time ago. Boleh faham tak? Oh. Okey. Maksudnya teh ni daripada zaman dahulu lagi sudah jadi minuman tradisi masyarakat Cina. Orang Cina memang dari dulu lagi sudah minum teh. Bukan sekarang baru minum teh. Sudah lama dah minum teh. Boleh faham? Amalan minum teh Cina ni satu budaya masyarakat Cina. Budaya. Dah jadi satu budaya dah. Budaya ni satu peradaban. Satu cara hidup masyarakat Cina. Jadi setiap orang Cina mesti ada minum teh. Ada tak kamu tak minum teh? Cikgu tak tahu betul ke tak betul sebab dalam buku teks ni kata minum teh ni budaya masyarakat Cina. Ada tak orang Cina yang tak minum teh? Yang Sekai minum teh tak? Yang Sekai? Ada. Ada. Okey.
Kenapa Yuhang hidung berdarah? Tak payah. Okey ke? Okey lah. Okey, nanti letak ais. Okey, baik. Sehingga kini budaya ini masih diamalkan. Dia kata dari dulu lagi orang Cina sudah minum teh. Dan minum teh tu sehingga kini. Until now. Okey, masih minum teh. Tak tahulah kalau ada yang tak suka minum teh. Tapi dalam ni dia kata orang Cina minum teh lagi sampai sekarang. Sebelum teh dibancuh, teko. Apa itu teko? Siapa tahu apa itu teko? Okey, ni teko ni. Yang dalam gambar ni. Nampak ni? Perempuan ni pegang ni. Ini teko. Teko ni tempat isi air. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, ini teko. Bahasa Cina panggil apa teko? Tahu tak? Teko bahasa Cina panggil apa? Tahu. Okey, boleh Dan cawan. Ni bawah ni cawan lah. Yang kecil-kecil tu, yang kita minum air tu dipanggil cawan. Perlu disiram. Tahu apa maksud siram? Siapa faham apa itu siram? Macam siram pokok. Ambil air, kita siram. Tuang atas dia. Itu maksud siram. Siram dengan air panas. Biasanya sebelum teh ini diminum, peminum teh akan mencium aroma teh. Tahu apa maksud mencium? Mencium macam ni. Tahu apa itu mencium? Pernah tengok? Okey, mencium. Aroma teh. Aroma tu dia punya bau. Bau. Aroma maksudnya bau. Okey. Kemudian peminum teh akan menghirup minuman itu perlahan-lahan. Hirup tahu apa maksud hirup? Hirup tahu hirup? Hirup macam ni. Boleh faham hirup? Okey. Perlahan-lahan. Sebab apa perlahan-lahan? Kenapa tak laju-laju? Siapa boleh jawab? Panas. Sebab panas. Sebab itulah perlahan-lahan. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan ni senang ya. Soalan dia senang. Apakah teh Cina? Macam mana nak jawab soalan ni? Apakah teh Cina? Kena buat apa dulu? Yang pertama kena buat apa? Apa yang kita kena buat? Tak mau apakah? Kita potong apakah. Okey, potong apakah. Biasanya kalau apakah ni jawapan dia apa Teh Cina. Ialah. Kalau apakah ni dia punya perkataan di belakang teh Cina ni apa biasanya? Ialah. Iyalah. Okey, bila apakah tu biasanya dia guna iyalah lah di belakang tu. Kita salin balik apa? Teh tradisional. Teh Cina. Kita salin balik teh Cina. Jadi teh Cina ialah ada tak dalam ni? Jawapan dia. Minuman tradisional. Teh Cina ialah minuman tradisi masyarakat Cina. Ada dalam petikan. Salin balik sahaja. Okey. Teh Cina salin balik ialah yang ini. Minuman tradisi masyarakat Cina ada dalam buku teks. Boleh? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Siapakah yang datang ke rumah Yenny? Siapakah yang datang ke rumah Yenny? Macam mana nak jawab soalan ni? Apa yang kita kena buat dulu? Datang ke rumah Yenny. Apa yang kita kena buat dahulu, Sam? Yang datang. Potong siapakah dulu, Sam? Potong siapakah? Okey, potong siapakah. Lepas tu nak kena letak apa nanti belakang dia? Biasanya kalau siapakah belakang ni letak apa? Mama siapa tu? Kalau siapa kita guna i apa? Iyalah juga. Jadi nanti salin balik. Yang datang ke rumah Yenny ialah siapa?
Ialah. Rasimi. Nampak ni? Rasimi datang ke rumah Yeni. Jadi, siapakah yang datang ke rumah Yeni? Yang datang ke rumah Yeni ialah Rasimi. Boleh? Senang ni kan? Boleh. Tapi walaupun senang, kena jawab dengan lengkap. Jangan terus tulis siapakah yang datang ke rumah Yeni. Jawapan dia Rasimi. Salah. Okey, salah. Mesti jawab dengan lengkap. Macam yang cikgu tunjuk dalam slide ni. Okey, mesti jawab dengan lengkap. Salin balik, yang datang ke rumah Yeni ialah Rasimi. Baik, soalan terakhir. Soalan yang ketiga. Bagaimanakah Yeni dan ibunya melayan Rasimi? Apa nak kena buat? Yang pertama. Potong bagaimanakah? Potong bagaimanakah. Biasanya kalau bagaimanakah ni, perkataan yang kita mulakan sebelum menjawab jawapan tu, nak tulis apa? Contoh Yeni cikgu tanya. dan ibunya. Bagaimanakah contoh cikgu tanya. Bagaimanakah kamu datang ke sekolah? Saya datang ke sekolah dengan. Jadi bagaimanakah ni biasanya kita guna dengan. Jadi Yeni dan ibunya melayan Rasimi dengan apa? Dengan apa? Cuba tengok dalam petikan ni. Dekat mana? Yeni dan ibunya melayan Rasimi dengan? Cepat. Dengan apa? Mesranya. Dengan mesranya. Ada dalam petikan. Okey. Ni. Dia dilayan dengan mesranya oleh Yeni dan ibunya. Puan Lai. Jadi, Yeni dan ibunya melayan Rasimi dengan mesranya. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, senang aja ni. Okey, baik. Kerja kamu. Salin dalam buku tulisan. Okey, buku tulisan. Salin balik dia punya soalan dan dia punya jawapan. Salin soalan, salin jawapan. Boleh? Ada 3 soalan saja. Sikit saja. Boleh? Okey, rumusan. Apa yang kita belajar hari ni? Tadi kita belajar apa? Kemahiran apa? Baca dihafami. Membaca. Okey, kita belajar kemahiran membaca tadi yang cikgu suruh sorang-sorang baca tu. Tapi ada lagi yang tak sempat baca. Okey. Baca dan yang terakhir ialah menjawab soalan. Okey, kita kena baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemudian kita kena faham apa yang kita baca untuk jawab soalan pemahaman. Okey, untuk buku aktiviti, tengok buku aktiviti jilid 2, muka surat 2. Yang ni dia suruh garis garisi jawapan yang betul. Jadi kita tengok dekat sini ada satu petikan berkaitan dengan Ibu Gibin sedang sibuk di dapur. Beliau menyediakan hidangan istimewa untuk tetamunya, Puan Hasnah. Hidangan tersebut ialah mi kolok. Pernah makan tak mi kolok? Pernah. Pernah? Tak pernah. Okey, mi kolok ialah makanan yang popular di Sarawak. Nama lain bagi mi kolok ialah kampua, mi rangkai atau mi kering. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan sajian tersebut termasuklah mi, hirisan daging atau ayam rebus, kuah sup dan kicap. Ibu Gibin menghidangkan mi kolok kepada Puan Hasnah. Kemudian beliau mempersilakan tetamunya itu menikmati hidangan. Silalah makan. Silalah makan, Puan. Pelawak Ibu Gibin dengan sopannya. Wah, sedapnya mi ini, puji Puan Hasnah. Beliau makan dengan berseleranya. Beliau memuji keenakan makanan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Sarawak. Baik, kita tengok soalan nombor 1.
Mi kolok ialah sejenis apa yang popular di Sarawak? Makanan. Okey, sejenis makanan. Okey, bukan tarian makanan. Okey, soalan yang kedua. Nama lain bagi mi kolok ialah apa nama lain dia? Ada tak dalam petikan? Mi basah. Mi basah. Ya ke mi basah? Cuba tengok dekat sini dalam buku teks ni, dalam teks tu. Kampua. Nama lain bagi mi kolok ialah kampua, mi rangkai atau mi kering. Jadi dekat sini hanya ada kampua dan mi basah. Yang paling tepat ialah kampua. Boleh? Okey, nombor 3. Hirisan daging atau Ayam. rebus digunakan untuk menghasilkan mi kolok. Kamu tengok dekat mana? Perenggan mana? Saya Tengok perenggan mana? Jawapan dia. Perenggan mana? 1, 2, 3, 4, 5. Perenggan mana? Perenggan 2. Bagus, Hao Jun Hong. Perenggan 2. Ayat yang ke berapa? Ni ayat 1. Ayat 2. Ayat? Kedua. Ayat kedua. Kalau ayat kedua, nama lain bagi mi kolok ialah kampua, mi rangkai atau mi kering. 3. Ayat yang ketiga dekat sini. Hirisan daging atau ayam rebus. Ingat dalam teks ni kamu boleh garis Nanti garis. Kamu garis, letak nombor 1. Contoh macam ni. Cikgu tunjuk Soalan nombor 1, jawapan dia dekat sini. Kamu garis, letak nombor 1. Soalan nombor 2, kamu garis, letak nombor 2. Ni ada dekat sini, nombor 2. Untuk soalan nombor 3, kamu garis, letak nombor 3. Macam tu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, bagus. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Puan Hasnah memuji mi kolok. Memuji apa? Kemanisan ke keenakan? Kemanisan. Kemanisan ke? Keenakan ke? Yang mana satu? Kena tengok dalam petikan. Tengok dalam petikan. Mana Puan Hasnah memuji? Ada tak? Ada tak perkataan Puan Hasnah? Keenakan. Perenggan mana? Perenggan mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Ini 5. Beliau memuji keenakan makanan. Ada dekat sini ada. Dekat yang keempat pun ada. Okey. Kalau dekat sini kita tengok. Wah sedapnya. Apa maksud sedap? Apa itu sedap? Sedap maksudnya enak. Okey, ini untuk soalan yang keempat. Sedap maksudnya enak. Okey, sedap sama maksud dengan enak. Siapa yang tak tahu boleh tulis. Okey, sedap maksudnya enak. Jadi, jawapan dia keenakan mi kolok. Dan yang terakhir, Ibu Gibin melayan atau memanggil Puan Hasnah dengan sopannya. Ibu Gibin buat apa? Melayan. Ada dekat sini. Silalah makan Puan pelawak Ibu Gibin dengan sopannya. Dia layan lah. Melayan dengan sopan. Okey, boleh? Ini jawapan untuk nombor 5. Nanti dalam petikan kamu conteng macam tu. Supaya kamu tahu jawapan dia ada di mana. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Ada nak tanya apa-apa lagi? Kita dah terlajak ni. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu saja. Cikgu ucap terima kasih. Okey, nanti hantar tugasan di Google Classroom ya. Boleh? Alright. Okey, jangan lupa tengok Google Classroom, hantar di Google Classroom. Okey, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi hari Jumaat Betul? Hari Jumaat. Okey, bye. Jumpa lagi.
Bye-bye. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. 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 Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu bye-bye. Bye-bye. Okey, bye. 应该可以吗？大概用